yang keluar ke tempat kerja, yang dah sampai tempat kerja, yang belum sampai tempat kerja singgah pergi minum dulu. Apa kata kita lihat dahulu ada satu projek ni saya rasa cukup menarik khusus bagi mereka yang minat berniaga, ramai yang minat berniaga betul tak? Betul tu. Tapi kadang-kadang tu mungkin kita ni kurang pengalaman, ilmu pun tak apa nak ada sangat. Lepas tu hala tuju pun tak apa nak pasti sangat. Tapi tak apa, jangan risau kerana ada satu sekolah ni yang orang dewasa boleh masuk. Jangan risau ya, dan mereka boleh membantu kita sebenarnya. Betul, dan di studio hari ini kita bawakan Encik Muhammad Faiz merupakan pengetua sekolah dan juga Kidin Ahmad merupakan guru sekolah. Selamat datang Kakak Sapuri. Ya, sekolah apa ni? Sekolah orang dewasa ke sekolah kanak-kanak tua ke macam mana? Kita buat sekolah jalanan ini khusus untuk sesiapa yang nak berniaga dengan bermodalkan bawah RM2,000. Kita bermula di tepi jalan, tapi akhirnya ia akan menjadi sebuah universiti kehidupan untuk kita mengejar cita-cita yang lebih tinggi di masa hadapan. Namanya sekolah jalanan ya? Ya. Ini bukan untuk gelandangan, ini bukan untuk mereka yang belum lagi ada projek, tapi nak membantu golongan usahawan kecil-kecilan ni. Ya, benar. Okey, baik. Apa agaknya antara pengisian sekolah jalanan ni? Bila kita sebut sekolah jalanan, mesti orang ramai di luar sana yang mengingatkan sekolah pergi pagi, balik petang. Tapi sebenarnya adakah benar sekolah jalanan adalah sekolah yang dimaksudkan? Jadi untuk silibus ataupun modul-modul pengajaran dalam sekolah jalanan, saya serahkan kepada Tuan Kidin Haji Ahmad untuk membicarakan lebih lanjut. Silakan. Untuk silibus sekolah jalanan, berarti silibus niaga dunia nyata. Berarti kita akan bawa peniaga-peniaga di kaki lima, peniaga-peniaga jalanan yang lebih kepada yang kita selalu sebut bahasa pasar dia, peniaga rainbow, peniaga tanpa lesen. Masuk ke sekolah jalanan, kita strukturkan semula supaya peniaga-peniaga ni dapat satu ilmu baru atau pendedahan, di mana yang kita selalu sebut bermula di kaki lima tapi berakhir sebagai sebuah universiti kehidupan. Di sekolah jalanan kita ajar macam mana orang yang tak ada modal untuk berniaga, macam mana orang yang berniaga di kaki lima dia boleh upgrade diri dia, dan sampai yang kita boleh ajar sampai dah ada kedai dan yang mencipta kejayaan lebih di dunia expo. Yang kita cakap selalu orang nampak dunia expo adalah dunia yang kecil, peniaga tanpa lesen, tetapi sebenarnya apabila masuk ke dunia sekolah jalanan, kita ajar macam mana daftar. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia bagi peluang untuk daftar SSM, daftar, dan diorang jadi seorang peniaga yang berhemah. Okay. Saya rasa tak salah berniaga di expo ataupun di pasar malam kan. Saya pun suka pergi pasar malam. Kalau ada pasar malam memang saya cari lah, saya singgah sebab ada benda yang kita nak cari dekat situ kan. Cumanya nak beranjak daripada berniaga tanpa permit ataupun kata macam Rainbow tadi tu kan, di Renegade kan, di Belasah. Dia redah aja, tapi biarlah di pasar malam sekalipun, di uptown sekalipun, biarlah dengan cara yang sah. Tapi kalau tak salah saya dah 2 tahun dah projek ni berjalan. Dari mana sebenarnya datang ilham tu? Daripada pengalaman sendiri ataupun macam mana? Asalnya datang ilham ni hasil daripada kita berniaga jatuh bangun. Bermula dengan modal yang besar. Ramai sangat orang di luar sana bermula niaga dengan satu modal yang besar. Modal besar, bila dah rugi kena tanggung hutang yang sangat panjang. Jadi ilhamnya bila kita bermula kembali di tepi jalan bermodalkan RM500, benda itu berhasil satu demi satu tapak kita naik demi naik, dan ilham itu saya nak bantu lebih ramai orang dengan bermentorkan orang yang betul lah, iaitu Kidin Haji Ahmad. Dia bermula daripada tepi jalan sehingga kini menguruskan lebih kurang 200 lebih peniaga jalanan di bawah payung dia. Baik, Cik Faiz, saya nak tanya juga bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan expo ini dapat menarik minat peniaga-peniaga yang mungkin tidak tahu sebenarnya berkenaan dengan sekolah jalanan ni? Baik, kita dalam proses 2 tahun sudah membantu ramai peniaga-peniaga di luar sana. Jadi untuk kita mencapai lebih ramai peniaga-peniaga yang berpayung di Pasar Malam Expo, kita mengadakan pemasaran yang berterusan lah untuk kita sama-sama membantu peniaga-peniaga yang kecil-kecilan ni upgrade dia punya perniagaan daripada satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. Okey. Patut ke para peniaga Rainbow ni, peniaga jalanan ni menyertai program ni? Sebab Badin kata macam, alah nak apa masuk program-program macam ni kan, masuk pun pergi balik sama je. Mengapa perlu mereka menghadiri program macam ni? Okey, untuk peniaga di luar sana, kita boleh bagi tahu macam mana peniaga kaki lima yang bergerak berseorangan tanpa ilmu
dia akan berniaga di takok yang sama selalunya kita tengok. Tetapi setelah dia masuk ke sekolah jalanan, kita ajar macam mana mewujudkan fenomena. Macam mana sebuah perniagaan apabila berada dalam pelajaran yang betul, mewujudkan satu fenomena. Macam kita ambil contoh paling mudah, Mango 88. Apabila tercetusnya fenomena Mango, berarti seluruh rakyat Malaysia dah boleh sebut Mango. Dan yang terbaru, kita mencipta satu fenomena Jajan Sofia. Apabila Jajan Sofia sebenarnya peniaga kaki lima, peniaga tepi jalan, kita wujudkan dalam bentuk satu fenomena masuk ke dunia expo. Jajan Sofia boleh mencipta RM40,000 dalam tempoh 5 jam hanya berniaga beg RM30 dalam masa 5 jam. Yes, yang kita sebutkan fenomena Saya sebulan berapa tadi? Happy hour. Tak apa, tak payah sebut. Rahsia. Mungkin ada yang tak tahu kalau kita rahsia. Nanti tahu nanti semua pergi kat Hazri nanti. Bukan, jangan Kang, saya tak boleh makan Kang sebulan. Tapi apa ni yang dah berniaga lama berniaga ni dah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun berniaga pasar malam, tak ke mana. Dan ada yang merasakan diri mereka dah tepu dan tak boleh pergi jauh lagi. Bolehkah program ini membantu yang dah senior lah, dah veteran macam tu? Okey, selalunya apabila peniaga yang duduk di sekolah jalanan, kita dah ada 2 tempat yang kita akan hantar untuk dunia praktikal atau dunia perniagaan sebenar. Yang pertama di Mataf, Malaysia Thai Food Festival. Di Mataf, kelolaan Tunas Indah Niaga Enterprise, yang akan membantu macam mana para peniaga boleh meletuskan fenomena perniagaan yang bermula dengan modal yang kecil dan berakhir dengan kejayaan. Yang kedua, kita ada Thai Food Festival. Macam mana kita akan ajar para peniaga yang hanya berniaga kecil masuk ke dunia expo Thai Food Festival. Kita akan ajar macam mana mencetuskan satu fenomena supaya perniagaan mereka bertambah. Jadi mereka ni akan pergi ke sesi taklimat lah. Yes. Dan diikuti, disertakan dengan sesi praktikal selama 3 hari 2 malam. Tapi saya nak tanya juga kepada Encik Faiz. Difahamkan sekolah jalanan ini merupakan expo yang setiap tahun diadakan di Merit Putrajaya, betul? Bukan, sekolah jalanan sesi pembelajaran di Merit IOI Putrajaya. Sesi praktikal di seluruh Semenanjung Malaysia lah. Jadi apa agaknya antara pengisian pembelajaran tu? Pengisian pembelajaran semasa sesi sekolah jalanan, kita akan mengajar bagaimana kaedah perniagaan yang bermula dengan modal paling minimum sekurang-kurangnya 500, menjana sekurang-kurangnya income bersih lebih kurang 10,000 sebulan untuk peniaga-peniaga pasar malam. Silibus yang seterusnya kita memberitahu bagaimana daripada satu gerai jualan kita boleh membanyakkan cawangan-cawangan. Bagaimana satu gerai kita dapat banyak cawangan dan masuk ke kedai, dan selebihnya premis perniagaan itu makin membesar. Sebenarnya apa yang menghalang peniaga kecil-kecilan ni daripada berkembang sebenarnya? Okey, selalunya peniaga kecil-kecilan ni dia selalu berada dalam keadaan takut selesa. Takut selesa berarti apabila berada di tepi jalan, perniagaan dia RM5,000 sebulan bersih. Dia merasakan keadaan itu adalah selesa bagi dia. Walhal apabila dia dapat satu pendedahan baru, dicetuskan dengan satu idea-idea baru, dengan perkongsian pengalaman saya sendiri selama 16 tahun di kaki lima dan berakhir dalam kehidupan yang agak selesa sekarang, kita boleh ajar diorang. Sebenarnya 5,000 tu diorang boleh berkembang ke 50,000. Kita terapkan dalam satu modul yang kita sebutkan ilmu tangkap hati. Macam mana daripada rahsia, daripada satu kedai boleh jadi 15 kedai. Tangkap hati lah. Ilmu tangkap hati macam mana kita nak ajar dia, macam mana menguruskan pekerja dia. Ilmu ni untuk cari jodoh boleh? Ya, insya-Allah. Tetapi selalunya kita akan ajar macam mana pekerja yang selalu keluar masuk, tapi kita ajar ilmu tangkap hati ni supaya pekerja ni dia tak lari. Dia akan sentiasa berada dengan kita dan kita akan kembangkan bisnes kita. Itu masalah yang selalu kita dengar. Tak dapat nak jaga pekerja, lepas tu tak dapat nak berdamai dengan pesaing-pesaing. Masalah yang lazim. Mungkin Cik Kadin boleh beri satu contoh kepada orang ramai untuk menarik minat mereka untuk menyertai sekolah jalanan ini. Mungkin ada peniaga yang mungkin Cik Kadin boleh ceritakan bagaimana sebenarnya modal mereka yang kecil itu boleh menjadi besar. Okey, saya ambil contoh satu. Perniagaan Milo, hanya meniaga Milo tepi jalan. Depan sekolah dia akan meniaga 150 ke 200 satu hari. Tetapi apabila dia masuk ke sekolah jalanan, kita ajar dia hanya berniaga depan sekolah, tetapi dia boleh buka 5 cawangan. Jadi dia pendapatan dia RM1,000 satu hari. Tetapi kalau masuk ke dunia expo, dia akan dapat RM2,000 satu hari. Bayangkan kalau dia ada 5 cawangan expo. Berarti penghasilan dia RM10,000. Tetapi apabila dia orang berada di tepi jalan dan tidak berdunia dengan
mentor-mentor yang ada atau kawan-kawan senior yang ada. Apabila kita masuk dunia sekolah jalanan, kita akan tampilkan kawan-kawan atau senior-senior yang dah lama berniaga, berkongsi pengalaman supaya diorang dapat pendedahan, supaya diorang boleh pergi lagi jauh. Okey, Baik, Cik Faiz, bagaimana sebenarnya sekiranya ada penonton Selamat Pagi Malaysia yang berminat untuk menyertai sekolah jalanan ini, bagaimana sebenarnya untuk mereka mendapatkan borang untuk maklumat lanjut untuk penyertaan misalnya? Maklumat lanjut untuk penyertaan kita boleh pergi ke sekolahjalanan.com. Di dalam itu semua kita sudah sediakan berbagai borang-borang untuk pendaftaran untuk next event yang seterusnya. Okey. InsyaAllah kita akan mulakan pada 13 dan 14 Mei next event. Untuk 22 April ini dah penuh. Jadi kita akan yang 13, 14 ada next event. Masih lagi ada? Ya, ada. Okey. Dan seterusnya kita akan mula bersama selepas cuti raya Aidilfitri. Waktu bulan Ramadan tu apa tu? Pulun lah. Pulun buat duit gila-gila. Bulan Ramadan pulun buat duit Kalau nak gila-gila. pilah. Kan mengaji siap-siap. Lepas tu pilah cari duit. Kan? Lepas tu kalau dah dapat rezeki raya tadi tu jangan lupalah kongsi-kongsikan pada mereka yang memerlukan. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kami semua. Saya kira satu program, satu ilham yang sangat bagus. Ya, khususnya untuk usahawan-usahawan kita yang ramai bercita-cita tinggi tapi kadang-kadang tu tak tahu jalan ya, ataupun tak berani ataupun tak ada teman ya, tapi ada teman-teman di sekolah jalanan yang boleh membantu. Terima kasih kepada Cik Faiz dan juga Cik Kedin ya. Sekali lagi dan bolehlah kita nak cuba berniaga kot depan ni. Kamu minat berniaga? Minat tu minat tapi macam tu lah. Tapi itu mungkin skill berniaga yang Haizri tak mungkin nak apalah asah. kita bagi chance lah pada orang lain. Tapi ya betul. Kita patut bagi peluang sebenarnya kepada peniaga-peniaga baru yang mungkin ingin mengembangkan perniagaan mereka dan mendapat pendapatan yang lebih lumayan untuk menyara keluarga, untuk menyara diri sendiri dan sebagainya, untuk membeli belah sebagainya.